Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ada nak share sikit pengalaman saya pada hari ini, di mana saya telah cuba ditipu oleh scammers melalui online transaction lah. Ceritanya macam ni. Video ni saya buat bukanlah bertujuan untuk menakutkan mana-mana pihak, cuma nak berkongsi apa yang saya lalui dan harapannya agar rakan-rakan dan keluarga saya ni boleh berhati-hati dan boleh tengok cara yang diorang cuba approach dekat saya ni. Pagi tadi lebih kurang pukul 11, saya dapat panggilan daripada LHDN. Diorang tak guna nombor mobile yang 017 019. Dia tak pakai nombor tu. So saya angkat. Dia cakap saya ada daftar SSM dekat Kuantan dan ada tunggakan cukai dengan LHDN sebanyak 36,000. Jumlahnya lebih kurang macam tu. So saya agak terkejut lah, dan diberitahu jika saya tak buat laporan, nama saya akan diisytiharkan muflis lah. Sebab yang teks tu dia cakap saya tunggakan tu sebanyak 15 bulan. So yang call ni kononnya daripada LHDN, dan saya cakap dekat dia saya nak pergi buat report polis lah dekat kawasan ni. Cuma dia bagi tahu saya kena pergi buat report dekat Kuantan sebab SSM tu didaftarkan dekat Kuantan. So dia orang punya detail tu memang lengkap lah, nama company, tarikh SSM tu diregister. Tak silap saya untuk pembekal alat tulis, dia orang punya company tu yang kononnya didaftarkan atas nama saya. So lepas tu dia cakap yang LHDN punya orang tu, dia cakap dia boleh bantu saya melalui cara dia akan call polis punya emergency hotline. Maksudnya talian kecemasan tu saya tak boleh buat panggilan, so dia boleh sambungkan terus kepada talian kecemasan tu. So saya pun tunggu, dan dia pun bagilah talian kecemasan tu. Dan ada seorang dia cakap sarjan, dia angkat, dia berkenalkan diri dia. So dia ceritalah saya ni apa masalah apa semua, dan dia cakap dia akan call saya balik supaya perbualan itu dapat dirakam. So saya tunggu je lah. Saya tunggu, tapi sebelum dia call tu dia dah bagi tahu lah dia akan call macam nak lakukan siasatan lah melalui talian. So saya just ikut the flow lah. And then dia call yang polis tu, maksudnya ni dah orang yang kedua yang call saya. Dia dah pass yang daripada first man, kononnya dari LHDN, then to the second man, kononnya daripada polis lah. Dia cakap polis Kuantan. So just cakap ikutlah, dengar dia apa semua. Dan ada satu ketika tu dia tengking saya, macam marah lah, sebabnya dia tanya dia pernah bagi IC dekat siapa-siapa. Saya cakap tak ada lah. So then saya baru teringat saya ada buat loan. Then dia pun marah dekat saya. Dia macam nak psycho lah. So kita takut, ni betul-betul polis ni. So mungkin dia orang punya taktik macam tu. Lepas tu bila dah selesai buat laporan tu, dia cakap dia akan pass talian ni kepada Bank Negara Malaysia. So BNN. So saya pun okey lah. Saya masa tu memang dah percaya lah. So bila dia pass kat BNN, yang orang BNN ni pun dia chat. First tu bila dia tanya saya ada bank apa, saya cakap lah bank yang saya ada sekarang ni sekian apa semua. Dan dia cakap saya ada 3 kredit card, di mana saya terkejut lah, saya tak pernah ada kredit card. Kalau ada pun yang dengan saya tu tak sama dengan apa yang dia baca lah. So daripada situ dia cakap you ni dah bahaya ni, maksudnya data peribadi saya maksudnya dah terekspos, orang dah pakai. So dia dekat situ dia main psycho sikit. So saya jadi takut lah.
Sebab kalau ikutkan yang dia cakap tu, LHDN akan potong ataupun mahkamah akan potong terus daripada akaun saya, sebab saya tak bayar cukai. So dia pun hantar, dia cakap dengan saya, apa yang saya perlu buat sekarang ialah buat dipanggil security, buat security deposit PIDM kalau tak silap, dengan Bank Negara. So caranya, dia cakap dia akan call juru audit untuk check semua akaun saya. Dan bila dia buat checking tu, dia cakap semua dah affected kecuali RHB saya. Maksudnya dia bagi tahu RHB tu kiranya tak ada orang hack lagi lah. Saya pun just dengar dia punya arahan lah. Dia masa tu dia bagi link tu. Kalau korang tengok, biasanya kan kita nak search Google tu, dia ada bagi nombor 168 dot apa semua tu. Bila saya masukkan semua link tu, saya tekan enter je, terus pergi dekat dia punya, dia dekat situ dia tulis Bank Negara Malaysia lah. Ni saya tunjuk sikit, Bank Negara Malaysia. So ni lebih kurang lah dia punya detail. Dan dia pun minta saya masukkan dekat sini ada nama bank, nama dan nombor IC, kad 16 digit kita punya kad bank tu, debit card tu. Dia termasuk nombor PIN dan username dengan password kalau ada online banking. Yang nasib baiknya saya ni, saya lupa saya punya online banking. Ada HSBC, ada lagi RHB pun saya lupa. Cuma saya aktif satu je saja, Maybank. So saya sempat bagikan yang Maybank saja. Tapi bila dia suruh buat transfer tu, rupanya app ni bila kita dah install, dia macam hack kita punya SMS. Dia tak masuk dekat kita. Bila saya request TAC tu, dia tak masuk TAC tu. So saya beritahu dia, TAC tak masuk ni. So cakap saya macam ni lah cik, saya pergi transfer dekat ATM senang. Masa tu saya memang betul-betul takut lah, sebab kita tak ada duit. Duit ada tu je nak pakai dalam MCO ni. So memang dia cari masa yang betul lah, saya rasa. Dan dia bercakap, tak apa, you tak payah letak talian ni, you pergi, saya tunggu. Apa-apa you call, you panggil je saya. Kita masa tu terus start kereta pergi, dah transfer dekat RHB. Tapi nasib baiknya RHB saya tu, saya tak masukkan username dengan password yang online banking, sebab saya tak ingat masa tu. Yang ni Tuhan Allah masih nak tolong lah. So bila dah teringat, saya tak masukkan. Seingat saya yang HSBC pun dia agak marah dekat saya. Kenapa you tak ingat ni you punya password apa, you patut kena simpan apa semua. Ni kecuaian. Dia macam nak marah lah, macam nak pressure saya lah. So lepas pada dah transfer semua tu, saya call dia balik, cakap okay, dia tak call audit. Dan dia senyap lah. Masa dia cakap nak call tu, dia senyap lah. Saya pun tak dengar perbualan dia. Lepas tu dia call saya balik. Dia bukan call lah, maksud tu dia talian tu dia tak putuskan. Dan dia beritahu saya kes ni dalam siasatan. Besok dia akan call balik. Saya tanya dia, you nak call masa mana cik? Dia cakap standard office hour lah, pukul 9 kalau ikutkan Bank Negara lah. Cuma yang ada slack sikit tu sebelum dia letakkan talian, dia ada tanya lah, ada apa-apa lagi boleh bantu. Saya pun tertanya, cik, yang nama yang lain semua saya catat lah, tapi yang nama staf Bank Negara ni saya tak catat. So dia pun beritahu lah nama dia. Yang nama tu nama agak familiar lah, nama pemain bola sepak. Mungkin bila saya tanya tu dia pun terkejut, dia main cakap je. So letakkan talian, saya terus balik rumah, mandi, solat MCO kan, balik mandi dulu. So bila masa solat Zuhur tu, mungkin Allah gerakkan hati saya lah. Jadi saya tertanya-tanya, saya rasa suspicious lah. Aku dah bagi maklumat tadi kat orang betul ke, kat Bank Negara ke? So saya check balik nombor telefon tu, saya macam ada curiga sikit. Dan saya terus pergi ke ATM. Duit yang saya transfer tadi tu
Alhamdulillah, satu payment yang transfer tu tak berjaya. Dua yang saya transfer tu masih ada kat situ. Saya terus keluarkan. Lepas tu saya terus call Bank Negara, dan staf Bank Negara menyuruh saya buat aduan polis lah, buat polis report. So saya terus pergi buat report polis, dan saya perlu call setiap bank yang saya dah expose saya punya maklumat ni. So ini agak panjang, tapi hopefully dapat membantulah kawan-kawan, rakan sekerja, family, ataupun seluruh rakyat Malaysia, supaya kita berhati-hati dengan pelbagai cara dan penipuan yang orang rancang. Bagi saya, dia orang ni memang dia ni ialah satu team lah. Sebab bila dia pass daripada LHDN ke polis, polis pun baca maklumat yang sama. Oh, ni SSM ni nama sekian-sekian atau nama cik didaftarkan pada tarikh sekian-sekian. Semua benda tu bila dia orang dah sync daripada awal, so kita macam betul lah ni kot. So InsyaAllah lah saya akan settlekan benda ni, dan harapan saya agar semua berhati-hati. Sebenarnya kalau difikirkan balik, sepatutnya saya terus letak je call tu. Sebelum ni biasa kalau ada call masuk, saya yang tak kenal saya akan letak terus. Tapi yang tadi tu saya pun tak tahu macam mana. Kita dah jadi terikut dengan dia punya psycho, dia punya game flow, dia pass sana, pass sini, pass sana, pass sini. Bila dia nampak kita dah pening tu, so dia dah control dah. So moral of the story, be careful lah, don't trust anyone. Dan kalau ada yang dapat panggilan macam tu, apa yang saya cadangkan, you minta cakap lah sibuk ke apa, dan minta contact dengan dia orang, cakap kita nak call balik. Sebab saya rasa kalau saya buat macam tu, mesti dia akan bagi dia orang tak bagi tadi. So itulah, tadi tak terfikir lah macam tu. So hopefully apa yang saya share ni dapat memberi manfaat. Dan lagi sekali saya tegaskan, saya tidak berniat untuk memprovokasi mana pihak. Saya cuma harap dapat memberi kegunaan kepada semua masyarakat lah. Itu saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.